Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai ke sana. Masya Allah. Semua sihat ke? Dah makan ke? Belum. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penganjur kita, Masjid Andalusia, Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani Kedah. Panjang nama masjid dia. Dan juga program kita hari ini iaitu Carnival 10 tahun Masjid Andalusia. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada MC pentas kita tadi, iaitu Ustazah Fazilah Muhammad Safar, dan juga Imam dan pengurusi masjid kita Haji Burhanuddin Haji Wahab, dan pengarah Haji Hazmi Hassan. Semua saya sebut lah. Okey, jadi Masya Allah, saya nak ucapkan Assalamualaikum juga kepada da'i kita, Ustazah Da'i Hamidah kita. Apa khabar Ustazah? Saya dah macam moderator juga. Apa, kita santai insyaAllah. Ini kali kedua saya bersama dengan Ustazah. Betul ya Ustazah? InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita nak mulakan program kita hari ini dengan bacaan selawat dan kita selawat tafrijah sama-sama. Boleh ke? Boleh kita ramai-ramai berselawat pada hari ini. Kita mulakan majlis yang sangat-sangat barakah ini dengan selawat. Semoga dengan selawat kita hari ini Allah terima dan Allah berkati program ini insyaAllah. Okey, jadi buat siapa yang tahu selawat tafrijah, tahu ke? Okey. Allahumma salli salatan kamilatan. Okey. Okey dah. Itu praktis dulu. Okey, belum start lagi. Okey, jadi saya kira 1, 2, 3 kita ramai-ramai. Bismillah. 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Boleh tak ramai-ramai kuat lagi? Allahumma salli salatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم
salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis mengatakan orang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapat 10 kebaikan, dan Nabi Muhammad dan Allah SWT berselawat kepadanya. Jadi masya-Allah betapa tingginya pahala orang berselawat ni, masya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, kita berikan ruang kepada ustazah kita Datin Hamidah untuk berkongsi, insya-Allah. Subhanallah, Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah. Raditu billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam sebagai cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, begitu semangat menjawab salam, menunjukkan betapa semangat dan seronoknya kita masuk dalam majlis ilmu. Masya Allah, bila kita sebut saja majlis ilmu ini satu nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita sebagai manusia, yang mana kita sebut saja majlis ilmu, yang mana Nabi SAW sebut, dan kita perlu ucap terima kasih yang setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan lalai kita, dalam keadaan banyak dosa kita, dalam keadaan kita ni bukan orang yang baik, sebab banyak silap yang kita pernah buat di atas dunia ini. Bila kita renung dan tengok diri kita, betapa hinanya kita dengan silap salah kita yang lalu, tapi Allah masih menjemput kita untuk sampai ataupun menjadi tetamu Allah yang boleh hadir ke rumah Allah, yakni masjid. Masya Allah. Maka sebab itu apabila seseorang dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tetamu Allah, untuk seronok datang ke masjid menjadi tetamu Allah, maka orang itu subhanallah, orang itu orang yang sangat-sangat beruntung. Kita tengok apabila kita menjadi tetamu manusia, bila kita pergi rumah orang jamu kita makan sedap-sedap, rumah yang besar, orang hidang makanan yang lazat, kita sedap, kita seronok, kita rasa baiknya tuan rumah ini, sampai kita kata, ya Allah terima kasihlah layanan baik, sampailah balik untuk terima kasih lagi. Betapa kita berucapkan satu penghargaan dan seronok kita di atas layanan yang diberikan oleh tuan rumah. Jadi kita menjadi tetamu Allah yang seronok. Nak main masjid ni apa yang Allah bagi pada kita? Bukan senang penganjur nak buat program ni semata-mata nak ajak orang main masjid je pun. Ni buat program ni bukan senang penganjur buat sampai 2 bulan tak tidur. AJK kita ni siang malam ni selagi tak selesai program tu duk mimpi ni lah. Jurujual kita bukan senang daripada jauh berletih dan pelbagai usaha buat. Sama-sama nak hidupkan program hari ni semata-mata nak ajak orang mari masjid. Jadi apa yang kita dapat bila kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita tengok Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, ketika kita menjadi tetamu Allah, maka Allah lah yang akan bagi layanan yang cukup baik. Bahkan Allah akan hidangkan makanan yang lebih lazat dan layanan yang lebih istimewa daripada kita menjadi tetamu-tetamu di atas dunia ini. Iaitu Allah akan bagi pada mereka menjadi tetamu Allah yang seronok dan suka dan mengimarahkan masjid ini. Iaitu Allah akan bagi kepadanya a'addalahu fil jannah,
Allah akan bagi orang itu akan mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata bahawa nikmat, layanan, hidangan, semua ini hari ini mungkin kita tak nampak. Mungkin tak nampak apa kelebihan kita dapat. Bila kita nak nampak? Bila kita nak rasa layanan makanan daripada tuan rumah ni? Bila kita nak dapat semua kelebihan-kelebihan ini untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini? Apabila kita mati bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Saat kita mati, ketika roh kita keluar daripada jasad, sebelum kita nak menghembuskan nafas yang terakhir, kita sebagai manusia sebelum nak menghembuskan nafas yang terakhir, Allah akan buka hijab kita. Kita saat nak mati ni tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat penghujung hidup kita. Sebab itu bila kita tengok orang yang nak mati, saat sakaratul maut itu adalah saat yang paling menyakitkan. Sebab itu kita tengok mata mereka dan kita tengok suasana saat-saat akhir mereka nak hembuskan nafas yang terakhir itu sangat-sangat perih. Dan ketika itulah Allah buka hijab. Manusia kita ini boleh lihat penghujung hidup kita ni. Kita ni sebenarnya orang baik ke orang yang tak baik sebenarnya. Dan ketika kita mati dan nak mati itulah kita dapat melihat siapakah kita yang sebenar. Masya Allah. Jadi sebab itu kita ucap terima kasih ya Allah. Terima kasih penganjur Masjid Andalusia Laguna Merbuk, satu masjid untuk pengetahuan Farhatul, satu masjid yang sangat aktif di negeri Kedah. Dan juga Masjid Andalusia ini masjid yang di antara masjid tercantik di Kedah. Jadi kalau orang boleh masuk Masjid Andalusia ni kira seronok sangat lah. Tengok dia punya landscape dia punya. Tengok JK pun dah nampak dah. Nampak dah. Masya Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pihak pengadil bertepus lumus buat program pada hari ini. Dan mudah-mudahan usaha ini menjadikan Allah limpahkan rahmat dan berkah di negeri kita, khususnya negeri Kedah. Masya Allah. Ada ulang banyak kali ni sebab cik orang Kedah. Farhatul orang mana? Saya orang Selangor. Selangor. Selangor tak ada istilah. Tapi sini jadi Selangor pun tak apa. Oh ya, tak apa. Masya Allah. Baik, jadi adik Farhatul ni masih belajar. Bila tengok adik Farhatul ni ingat zaman-zaman saya belajar dulu. Kan belajar dekat UKM. Ustazah apa? Tak, saya USI. Oh USI. Saya belajar di Universiti Bahasa Indonesia. Oh ya. Jadi doakanlah di tahun akhir dah. Masya Allah. Jadi bila tengok adik Farhatul ni ingat zaman-zaman kita belajar kan, dengan program kita faham sangat betapa bukan senang nak susun masa. Betul. Memang susah sebenarnya. Sangat mencabar nak bahagikan masa dengan kelas lagi, dengan program. Dan sekarang ni ada pula keluarkan buku. Jadi nak bahagikan itu memerlukan satu disiplin yang sangat tinggi dah. Masa tu sangat-sangat mencuburui lah. Betul. Begitu juga orang yang dah berkahwin pun masa lebih mencuburui. Itu lagi lah kan. Tapi dia cabaran berbeza. Pelajar cabarannya berbeza. Dia dah berkahwin, cabarannya berbeza. Ala kulihal, kita semua ada ujian dan cabaran masing-masing. Betul. Yang hadir hari ni kan, walaupun dia nampak daripada jauh seronok, senyum dia kan, cuba senyum sikit. Nampak daripada wajah, Masya Allah, ceria, seronok, senyum. Padahal dalam hati sekolah yang tahu betapa bebanan, tekanan, ujian yang sedang simpan. Jadi kita doakan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini yang sakit maka Allah sembuhkan. Kita doakan semoga siapa yang datang pada hari ini ditimpa dengan ujian yang berat Allah mudahkan. Dan kita doakan yang hadir pada hari ini diuji dengan apa-apa ujian yang mencabar maka Allah akan bagikan jalan keluar yang cepat insya-Allah. Baik, kita hari ini nak cerita pasal apa ni? Okey, jadi hari ini kita cerita pasal wanita. Masya Allah. Ini penganjur bagi Penganjur bagi. Mereka suruh kita cerita tentang wanita. Mungkin sebab para wanita kot yang ramai pergi majlis ini ke macam mana ni? Mungkin boleh jadi kan? Boleh jadi wanita kat sini. Masya Allah. Jadi kita nak cerita tentang wanita ini sendiri. Kalau kita baca tentang wanita itu sendiri,
kita akan lihat betapa Islam mengangkat martabat wanita. Kadang kita renung balik, kalau kita baca, kita renung balik, kenapa Islam begitu memuliakan para wanita. Kita akan nampak betapa Islam sangat mengiktiraf wanita, sehingga kan kita sebut betapa tingginya kedudukan wanita. Kerana apa? Kerana daripada wanita itulah akan lahirnya makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ini. Dan kehebatan makhluk-makhluk Allah itu bergantung dengan hebatnya seorang wanita. Maka sebab itu, apabila baik wanita, maka baiklah generasi. Jadi apabila rosak wanita, maka akan rosaklah generasi. Sebab itu kita tengok banyak sangat pengisian, mereka akan buat tajuk wanita syurga, syurga. Sebab mereka nak galakkan, ataupun kita nak bagi kesedaran supaya orang perempuan kita memang ada kekurangan, tetapi kita nak jadi orang yang baik. Dan kita tengok sikit tentang wanita ini. Saya ingat dengan satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, apa dia? Iaitu sebaik-baik wanita ialah al-mar'atu salihah. Kerana apa? Kerana di antara banyak-banyak perhiasan di atas muka bumi ini, kita tengok hebatnya di atas muka bumi ini berbagai perhiasan. Kalau orang ada rumah banglo, ada kereta yang besar, ada simpanan duit yang sangat banyak, berasa macam mana tu? Berasa berjaya kan? Betul. Sangat berjaya dengan pencapaian kan, dengan kekayaan yang kita usahakan. Tetapi Islam datang memberitahu pada kita, ketika seseorang ada dalam rumahnya, ataupun kita sebut ketika seseorang ada wanita solehah dalam rumahnya, sama ada isteri solehah, ada kakak yang solehah, ada adik yang solehah, ada anak-anak yang solehah, maka ketika adanya wanita solehah dalam rumah kita, dalam keturunan kita, dalam keluarga kita, di tempat kita, maka wanita solehah walaupun seorang itulah harta ataupun perhiasan yang paling mahal yang ada di atas muka bumi ini. Maka sebab itu, kalau di keliling kita, orang yang kita kenal ada peribadi wanita yang solehah, kita rapat-rapatkanlah diri untuk berkawan baik dengan dia. Dan kalau kita ada dalam keliling kita, dekat dengan kita ada ciri-ciri orang perempuan yang baik, yang solehah, maka kita jagalah dia dengan sebaik mungkin. Kerana apa? Boleh jadi nikmat, berkat yang kita dapat hari ini terpias daripada kebaikan yang datang daripada seorang wanita yang bernama wanita yang solehah. Bukan nama wanita, bukan nama solehah, Bukan nama solehah, wanita yang berperibadi solehah. Masya Allah. Baik, persilakan kita nak pendengarkan ayat Al-Quran, yang mana daripada ayat Al-Quran inilah menjadi satu ciri-ciri yang perlu ada kepada wanita sekiranya kita nak jadi wanita yang solehah. Kadang kita baca banyak buku, kita baca banyak buku ini, nak jadi wanita yang baik ni, kita baca buku ini, kita baca seminar ini. Bila kita renung balik dalam Al-Quran, Allah dah cerita belakang dah. Dalam Al-Quran rupanya ada satu ayat yang Allah jelaskan secara jelas, terang-terangan, bahawa sekiranya ada ciri ini kepada mana-mana wanita, maka wanita itu termasuk ataupun boleh digelar wanita yang solehah. Dan ciri-ciri itu Allah sebut dalam Al-Quran. Masya Allah. Dipersilakan. Okay, baik Ustazah, terima kasih banyak. Baru pendahuluan tu dah banyak ilmu kita dapat, Masya Allah. Jadi saya akan bacakan surah An-Nisa ayat yang ke-34. Jadi buat siapa ada Al-Quran, boleh sama-sama kita hayati, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء
الرجال قوامون على النساء بما فضل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di dalam surah An-Nisa ayat 34, betapa Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya apa peranan kepada para lelaki dan apa peranan kepada seorang yang bergelar wanita. Apabila dibacakan ayat ini, kita akan dapat melihat betapa Allah Maha Penyayang, betapa Allah menyusun sistem Islam yang sebenarnya, yang mana Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam ayat ini, Allah memberitahu kepada para lelaki, Allah memberitahu pada kamu wahai lelaki, kamu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahu kepada kamu para lelaki, yang mana kamu harus menjadi pelindung kepada para wanita. Dalam ayat ini Allah memberitahu dan amaran kepada para lelaki. Lelaki di sini termasuklah kepada yang bergelar lelaki, kepada seorang abang yang bergelar lelaki, kepada seorang ayah yang bergelar lelaki. Yang paling utama ialah kepada si suami yang bergelar lelaki. Maka Allah memberitahu kepada kamu wahai lelaki, apa peranan kamu sebagai seorang lelaki untuk menjadi pelindung kepada wanita. Bayangkan tuan-tuan, sekiranya semua lelaki mengetahui dan mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini, maka nescaya tidak akan ada wanita yang akan mengalirkan air mata.
sekiranya para lelaki mengikuti pesanan arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka tidak akan adanya yang mana wanita akan kecewa dan tertekan dengan penderitaan dan kezaliman yang berlaku, yang sering kita dengarkan dalam masyarakat kita. Allah lebihkan para lelaki. Allah jadikan kamu qawwam. Allah lebihkan kamu dengan banyak kelebihan-kelebihan. Di antara kelebihan yang Allah lebihkan kepada lelaki, iaitu Allah berikan akal kepada mereka. Wanita lebih beremosi. Sebab itu wanita agak mudah untuk diperbodohkan. Kita para wanita perlu sedar akan kelemahan kita. Para lelaki walaupun mereka diam, tetapi mereka lebih berhati-hati. Sebab itu kita baca dalam akhbar betapa wanita sering diperbodohkan. Kita sedar dengan tidak sedar, tetapi inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Sekiranya wanita tidak sedar, mereka diperbodohkan kepada lelaki, daripada golongan lelaki yang mana lelaki yang tidak bertanggungjawab. Jadi Allah beritahu pada ayat ini, orang lelaki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan betapa akal mereka. Bahkan Allah berikan, disebutkan para ulama, lelaki ini mereka lebih sabar daripada wanita. Ini bukan soal kepada individu, tetapi ayat ini umum yang Allah beritahu kepada lelaki. Umumnya mereka lebih sabar daripada wanita. Sebab itu sebising-bising mana pun lelaki, tak kala mereka masuk dalam alam rumah tangga, lama kelamaan rancah-rancah dalam rumah tangga menyebabkan mereka menjadi seorang pendiam. Daripada rancak gagah perkasa di hadapan kawan-kawan, tetapi setelah masuk dalam alam yang namanya rumah tangga, sebab apa saya buat nada sebegitu rupa? Sebab alam rumah tangga ni alam yang agak misteri, ikut nasib. Maka betapa Allah memberitahu lelaki itu bila mana mereka dilebihkan, di antaranya dengan diberi akal yang lebih, dan diberikan, disebut ulama, diberikan dengan kesabaran yang tinggi, dan juga mereka dilebihkan dengan fizikal mereka lebih kuat daripada kita. Sekiranya kita para wanita mengakui dan menyadari ini, maka tidak akan ada para wanita di atas dunia ini berhadapan dengan tekanan emosi. Yang jadi masalah kepada kita kerana kita tidak sedar kelebihan yang Allah bagi pada para lelaki. Kita berasakan mereka tak mampu, kita akan berasakan kesian, kita berasakan mereka tak larat, kita berasakan mereka kesian lah, mereka tak boleh buat. Maka kita angkut buat semua. Bila kita angkut buat semua, maka kita pun jadi menung. Tu bila menung lah tu yang duk nama healing tak tahuan tu. Dia punya pergi perkenal kopi kedai ni, sak pergi cari kedai nukik. Semua tu sebab tekanan. Sebab apa tekanan? Sebab penat. Sebab apa penat? Sebab kita yang rajin sangat. Maka sebab itu kita wanita perlu ada ilmu. Islam melebihkan, membebankan lelaki bukan saja-saja kerana mereka mampu, maka sebab itu para ibu bila nak didik anak lelaki, kalau kita tengok pengalaman, latihlah lelakinya menjadi lelaki yang gagah. Dan ketika kita melihat para lelaki dididik dengan manja ketika mudanya, maka mereka akan membesar menjadi lelaki yang tidak kuat dengan cabaran dan tekanan. Sebab sifat mereka ialah kuat. Begitulah lelaki Allah lebihkan mereka. Dan dalam ayat ini juga, bila mana mereka dilebihkan, bahkan disebut lelaki, disebabkan itulah mereka lah diwajibkan untuk mencari nafkah.
Kerana fizikal mereka kuat, emosi mereka lebih stabil, maka Allah wajibkan kepada para lelaki wajib untuk mencari nafkah. Maka sebab itulah hari ini jangan marah pada isteri. Sekiranya isteri hari ini cepat marah. Jangan marah pada isteri kalau hari ini punya isteri cepat marah. Sebab kerja isteri lebih sama, ataupun kita boleh katakan zaman hari ini kerja isteri lebih kurang sama macam kerja suami. Nampak gayanya dia buat secara langsung pun, Dino saya kena. Masya Allah. Baik, inilah kita kena akui Allah ajarkan kita. Sebab itu wanita yang ada ilmu, mereka berhati-hati dalam kehidupan mereka, kerana mereka sedar panduan Allah dah bagi belakang. Saya pernah berhadapan dengan satu orang insan. Dia datang, dia bagi tahu saya terlibat dengan ahlul. Saya tanya kenapa? Kerana saya berhadapan dengan hutang yang sangat banyak sampai tak kahwin. Bila kata tak kahwin, maka dialah kena bayar rumah, dialah kena bayar bil, dialah kena sarah adik, dia belakang. Sampai kaya lain tak boleh nak buat, mereka suruh dia punya nama kena guna. Lama-lama dia semua. Sampai satu tahap semua adik-adik dah kahwin, dia seorang berhadapan dengan tekanan sehingga akan di blacklist. Kerana apa? Kerana kita buat semua. Kerana kita tidak bagi peluang pada lelaki, sedangkan Allah suruh, dan itu adalah tarbiyah daripada Allah, kerana Allah tahu lelaki mampu, cuma kita yang tak percaya. Baik, jadi lelaki itu diwajibkan memberi nafkah, maka sebab itu lelaki diwajibkan bekerja. Sekiranya isteri dapat tahu bahawa suami bermalasan dalam mencari nafkah, maka isteri wajib memberi nasihat, menyuruh, kerana itu wajib kepada dia sebagai seorang lelaki. Bukan saja-saja Allah suruh lelaki mencari nafkah, bukan saja-saja Allah suruh lelaki yang kena sara keluarga, bukan saja-saja, kerana di situ ada izah, kerana di situ ada kemuliaan yang menyebabkan khazanah ataupun banyak rahsia-rahsia kepimpinan yang akan menyebabkan seorang wanita akan lebih taat kepada suami. Baik, jadi itulah tugas pada lelaki. Dan ayat seterusnya, bila mana kita baca dalam ayat ini, kita akan nampak itulah peranan seorang lelaki. Kamu harus mencari nafkah. Maka sebab itu suami jangan mengungkit ataupun berasa beban, sebab itu kewajipan. Ada suami dia kata pada isteri, lah makan banyak sangat, tadi nasi tu RM5 tau, sehari petang kira balik, abang bagilah sehari lah. Jadi kita kena faham bahawa makanan termasuk dalam nafkah. Maka sebab itu suami perlu sedar itu tanggungjawab, dan isteri juga perlu tahu itu haknya. Baik, seterusnya dalam ayat ini, yang paling menarik dalam ayat ini, Allah bagi tahu pula peranan pada wanita. Sebenarnya kalau kita tahu kan, ini saja kerja-kerja yang perlu kita buat. Sekiranya semua manusia mengikut apa yang Allah suruh, maka tidak akan adanya keserabutan dalam hidup. Yang hari ini kita punya zaman berhadapan dengan masalah tekanan perasaan yang terlalu meningkat. Kerana kita kadang-kadang terpaksa akui kita langgar parak. Kita tak ikut sistem yang sebenarnya. Baik, kita tengok apa peranan kepada seorang isteri, yang mana boleh bacakan sekali lagi ayat yang khusus kepada peranan kepada seorang isteri, fasalihat. Kita tengok apa pula peranan kepada seorang isteri yang kalau kita buat, ini hanyalah tanggungjawab kita dan kewajipan kita. Ini yang perlu kita utamakan dalam hidup kita, sekiranya kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah menerangkan kepada kita apa sebenarnya tanggungjawab kepada seorang insan yang bergelar wanita. Kadang-kadang kita sebagai wanita, kita keliru dengan kerja kita. Terkadang kita tertipu dengan dunia ini. Kita buat perkara yang tak perlu kita buat, sehingga kan kita tak buat perkara yang wajib kita buat. Bila kita akan rasa menyesal? Saat kita dah semakin berusia, saat kita dah tak bermaya, dan seakan-akan saat yang kita rasa aku dah hampir untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana aku nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang wajib aku tak tunaikan? Bagaimana aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah redha, sedangkan benda yang basic, yang wajib untuk aku wanita, aku tak laksanakan? Maka dalam ayat ini Allah jelaskan apa peranan sebagai wanita yang solehah kalau kita benar-benar nak jadi wanita yang solehah. Allah sebut dalam ayat ini, Allah kata apa? Fasolihat. Wanita-wanita yang solehah itu, wanita yang soleh ini adalah wanita yang maksudnya wanita yang soleh. Kalau lelaki kita sebut soleh, wanita-wanita yang baik. Apa yang perlu ada kalau kita nak jadi wanita yang baik? InsyaAllah yang pertama sekali kita kena ada dua ciri. Dalam ayat ini, kalau ada dua ciri ini dalam diri kita, maka kita boleh hidup rasa senang dan selesa. Sebab kita termasuk dalam golongan yang bersedia bertemu dengan Allah, sebab benda wajib kita dah laksanakan. Sekiranya dua benda ini tak ada lagi dalam hidup kita, maka kita perlu letak dalam diri kita, kita ni tak selamat. Bahasa nampak gelojoh sikit, jangan mati lagi lah. Maksudnya apa? Kena usaha perbaiki diri supaya ada dua ciri ini, kerana inilah syarat wajib sekiranya kita nak jadi wanita yang solehah. Kenapa penting untuk jadi wanita yang solehah ini? Kerana kita nak saat kita mati, kita nak Allah sebut kepada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita nak jadi orang yang baik sebab kita nak saat kita mati nanti, kita nak termasuk dalam golongan yang Allah kata pada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hambaku, kembalilah kepadaku. Allah bagi tahu pada hambanya yang soleh tadi, bila mana nak mati, Allah sangat menantikan rohnya kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak bila kita mati, Allah sebut kepada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat umpama mak kita terlalu rindu pada kita ni. Bila mana kita duduk jauh, letih belajar, macam-macam ujian, kita kena penat, kita sabar, kita tahan, kita tekan. Bila mak kita lihat dari jauh, tapi mak tak boleh suruh balik. Sampai satu masa ada tempoh dah habis waktu, habis belajar dan kena balik, maka mak kita kata pada kita, tak sabar, baliklah nak, baliklah kat mak ni, balik kat kampung tak paman. Sebab apa? Sebab mak kita terlalu rindu dan terlalu seronok dan nak ambil balik anak tadi. Betapa mak menghargai dengan redha, dengan sayang pada orang yang baik. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga sayang kepada hambanya yang soleh. Jadi kita nak menjadi orang yang baik sebab kita nak bila mati, kita nak Allah sebut pada kita, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan Allah redha. Dan kita nak juga Allah sebut pada kita, fadkhuli fi ibadi. Allah sebut pada kita, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku yang baik, iaitu udkhuli fil jannah, masuklah kamu dalam syurga Allah. Jadi siapa yang nak dapat masuk syurga Allah ini, melainkan dia perlu jadi orang yang soleh.
dan wanita pula perlu jadi wanita yang solehah. Jadi dua ciri yang untuk jadi wanita solehah ini, yang pertama sekali ialah qanitat. Dalam ayat itu Allah sebut menjadi qanitat, iaitu hamba yang benar-benar berterusan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba yang patuh, bukan hamba yang taat, tetapi hamba yang berterusan. Maksudnya apa? Kalau kita kata hari ni kita menjaga solat, bulan depan tak jaga solat, maknanya kita ni tak taat lagi. Kita nak termasuk orang yang taat, maksudnya kita jaga konsisten ibadah kita. Kalau kita kata hari ni subuh gajah, esok subuh betul, tulat subuh zirafah pula, maksudnya kita tak taat lagi, kena adjust balik. Jadi begitulah kita kata qanitat, berterusan buat ibadah kepada Allah. Maksudnya apa? Yang pertama ini, kita perlu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang perempuan nak jaga hubungan baik dengan Allah, yang pertama jaga sembahyang. Kita tak perlu, bukan tak patut, tetapi kita cukup menjaga solat 5 waktu yang wajib pun dah menjadikan syarat boleh masuk syurga. Sebab itu jangan kata kepada orang yang biasa-biasa kita nampak, boleh jadi mereka biasa-biasa tetapi mereka ahli syurga. Yang datang hari ini pun Masya Allah, dalam ramai-ramai semuanya boleh jadi ada ciri-ciri wanita yang benar-benar solehah. Ini wanita yang mahal. Jadi qanitat tadi, kita kena jaga hubungan dengan Allah. Maksudnya orang perempuan kena jaga solat yang wajib dengan sebaik mungkin. Juga orang perempuan kena tunaikan puasa di bulan Ramadan yang wajib tadi sebaik mungkin. Seterusnya orang perempuan kena menutup aurat. Itu yang wajib, yang basic dengan hubungan Allah kita jaga dengan baik. Maksudnya kita ada ciri-ciri hamba yang taat. Yang kedua dalam qanitat ini, iaitu selain hubungan dengan Allah kita perlu jaga, yang kedua kita perlu jaga hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia yang paling utama kita kena jaga, yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah menjaga hubungan dengan suami kita. InsyaAllah. Farhata dah ada suami? Belum. Oh, mikir juga jawapan tu. Tak ada. InsyaAllah. Jadi alam rumah tangga ni yang Farhata faham macam mana? InsyaAllah. Sabar. Jawab kena hati-hati ya, sebab mak kat depan. Itulah tu bahaya. Apa yang saya faham ya, Masya Allah, saya sangat kagumlah sebenarnya pada isteri-isteri dan orang yang telah berkahwin ini, kerana banyak tanggungjawab. Tapi sebenarnya orang yang belum berkahwin pun ada tanggungjawab dia. Tapi bagi saya, orang yang dah berkahwin ni meningkat tanggungjawab dia, dan banyak yang dia kena lihatlah dari segi agamanya, dari segi pelbagai yang Ustazah kongsikan tadi. Dan hari ini pun masanya untuk saya belajar, banyak yang saya dapat belajar daripada Ustazah. Jadi mungkin kita boleh ambil apa yang ada dalam Al-Quran ini sebagai panduan untuk kita, dan kita jadikan selepas balik daripada program ni menjadi wanita solehah, dan semua wanita yang ada di dalam ni menjadi wanita yang berada dalam syurga, insya-Allah. Amin. Amin. Saya bila sebut rumah tangga kan, saya ada cerita lucu lah. Sebelum kahwin dulu bujang kan, waktu sibuk tu kan, kita belajar. Bila kita belajar, kita tak ada masa rehat kan. Kita dah rasa bila cuti semester kita tak boleh rehat, sebab kita terikat dengan jadual kan. Jadi sangat padat jadual. Sampai satu tahap saya rasa apa waktu tu, sekarang waktu tu saya rasa saya nak ambil anak angkat. Bila ingat balik, saya cerita kat suami, gelak dia. Waktu tu saya rasa, ya Allah, sekiranya saya ada anak yang comel, anak angkat itu sangat membahagiakan saya waktu saya sibuk. Masa tu tak kahwin lagi, saya dah nak ambil anak angkat tau. Bukan main-main orang Kedah ni, Masya Allah. Bila sebut nak ambil anak angkat, bukan main-main, memang serius. Saya sampai cari budak-budak kan, memang sungguh-sungguh nak ambil anak angkat. Tetapi sebab masa tak cukup, rupanya bila dah berkahwin, dah ada anak sendiri,
baru kita melihat. Masya Allah gitu kan. Itu yang kita kata lawak sikit tu. Sedang ambil anak saya anak buah. Anak buah ada 14. Ada Tak apalah. Anak buah pun susah nak settle kan. Tapi tak jadi ambil lah. Baru cakap di mulut. Baru cakap di mulut. Tak nak cerita kata kita merasakan bahawa alam rumah tangga ni seronok. Bukanlah seronok, maksudnya dengan tengok budak-budak. Sebab kita dah nak makan ramai. Kita rasa ya comel-comel kan. Mak dah pakai baju, kita nak main je kan. Betul. Kita rasa ya Allah seronok. Kalau ada seorang boleh balik. Tapi bila dah berkahwin, Masya Allah, begitulah. Jadi kita tengok bahawa macam mana pun bila kita dah berkahwin, Allah sebut bila dah menjadi wanita, yang kedua selain jaga hubungan dengan Allah, untuk menjadi wanita yang baik, mau tak mau, kita perlu jaga hubungan baik dengan suami kita. Allah tak sebut dalam ayat ni perlu menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan, dengan makhluk lain. Allah khususkan dengan suami. Dan inilah part yang paling berat kepada insan yang bernama wanita. Banyak orang berjaya lulus exam dalam semua pencapaian, tetapi ramai yang gagal dalam peperiksaan hubungan dengan suami ini. Na'udzubillah. Jadi kita bersembah hari ini, kita niat, ya Allah, kesianlah pada aku ya Allah. Semoga Allah bagilah taufik hidayah supaya kita ni dipilih menjadi isteri yang baik. Sebab nak menjaga hubungan dengan suami ni sangat berat. Sebab ibadah yang paling lama dalam dunia ini ialah ibadah rumah tangga. Sebab itu orang pesan kalau nak cari suami, carilah suami yang betul-betul. Saya pun tak tahu betul-betul macam mana, tak tahu. Tapi orang tua berpesan macam tu. Setiap kali kita program lah kan, waktu bujang-bujang mereka cakap, Dak Yang Hamidah kalau nak cari suami betul-betul tau. Ada ke suami lain? Ada. Saya pun tak tahu. Memang juga. Masya Allah. Jadi sebab alam rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Jadi ayat ini sekiranya kita nak jadi orang yang solehah, kita perlu jaga hubungan baik dengan suami kita, taat dengan suami kita. Bagaimana nak jadi isteri yang solehah kepada suami tadi? Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Nabi sebut cara untuk jadi isteri yang solehah iaitu apabila dia ada ciri-ciri, wa idza nazalta, bila kita tengok, suami tengok isteri tadi, sarrathu, suami akan seronok. Maksudnya kalau ada pada kita, maknanya kita dah jadi isteri yang solehah. Maksudnya suami tengok kita seronok. Jadi kita kena tanya suami kita seronok nak tengok kita. Jadi itu ciri-ciri asas kepada isteri yang solehah. Yang kedua, nak jadi isteri solehah ni, yang kedua apabila wa iza amaraha, bila suami bagi arahan, suami suruh buat, maka isteri tadi atau adwa, maka isteri akan buat ataupun taat. Jadi itu di antara ciri menjadi wanita yang solehah. Yang ketiga apabila suami tiada di sisi kita, maka isteri tadi menjaga diri dan maruah dengan baik. Ini 3 asas itu Nabi cerita sekiranya ada pada seorang isteri, maka dialah isteri yang solehah. Baik, itulah di antara hubungan dengan suami kita perlu jaga baik. Jadi yang paling menarik juga dalam ayat ini yang paling menarik iaitu bila mana Allah sebut dalam ayat ini, iaitu Allah sebut bima hafizatun lil ghaib. Dalam ayat ini iaitu betapa Allah suruh kita menjaga benda-benda yang ghaib. Ini special lah, yang mana kita lihat baru kita nampak betapa menjaga aib rumah tangga itu termasuk ciri-ciri wanita solehah. Allah suruh dalam ayat ini, kamu isteri yang nak jadi isteri solehah, maka kamu perlu menjaga aib rumah tangga. Maksudnya kita tak boleh mengata ataupun menunjukkan keaiban lelaki kita kepada umum. Rupanya itu Allah tekankan. Kan benda gaib ni benda yang kita tak boleh tengok, orang luar tak tahu, melainkan kita bagi tahu. Sekiranya kita bagi tahu, bermakna kita dah langgar ciri-ciri isteri solehah tadi.
Sebagai contoh, ini ilmu lah, saya belajar saja. Sebagai contoh, kadang bila kita pergi rumah orang, maka tuan rumah tadi kan, suami isteri, maka seronoklah layan tetamu kan. Maka isteri pun dalam tak sengaja bersembang seronok tadi, maka isteri tadi pun tercerita aib suami tadi. Kan dia katalah pakcik dia memang malas sungguh, tak pernah keluar rumah dia. Yang pokok rumah semua kita tanam, dia nak tunggu siram memang tak malas. Tak sedap. Kita dalam diam-diam dah tengok kawan tu. Lepas satu-satu lah dia rumah ni, tengok memang rumah ni kalau harap dia lambat buat baik penyekan, kedah-kedah. Jadi kita rupanya benda ni adalah benda yang dilarang ataupun benda yang kena jaga rupanya. Sebab itu bila kita tengok ciri-ciri wanita solehah ni, mereka sangat menjaga lidah mereka. Sebab itu kadang saya pernah jumpa seorang insan tua. Dia ni seorang insan yang sangat baik dalam menjaga rumah tangga. Tapi bila kita sembang, maka dia takkan sikit pun mengaibkan suami dia. Kita kata, ya Allah, ibu lagi baik. Dah. Ibu tak buat apalah. Pakcik buat belakang, dia lah buat. Dia doa out suami dia. Depan orang out, Masya Allah. Jadi bila kita belajar, baru kita nampak, oh, rupanya Allah suruh macam ni. Kita kena jaga aib rumah tangga, Masya Allah. Itu sikit sebanyak daripada ayat yang kita tadabbur hari ini. Itu secara ringkas lah. Yang kita kata bahawa sekiranya ada dua ciri tadi, qanita, iaitu menjaga hubungan baik dengan Allah, dan kedua menjaga hubungan baik dengan suami yang kita sebut panjang lebar tadi, maka kita akan termasuk dalam ciri-ciri solehah. Maksudnya kalau kita kata hari ini kita azam kita nak baiki dengan dua hubungan ni. Kadang kita jaga banyak hubungan. Kalau dengan adik-beradik ni kita jaga sungguh. Kan, kalau kata kakak nak main rumah, abang nak main rumah, dia bersindak pergi cari ikan tu kat pasar. Kan, Masya Allah. Maksudnya kita kadang-kadang menjaga orang luar lebih hebat daripada orang yang dekat, sedangkan dia kunci juga. Jadi itu sikit sebanyak lah kan. Sebab orang kata kita ni sekadar menceritakan ilmu apa yang kita belajar saja. Hakikat yang lebih alim, lebih reti, lebih pengalaman ialah ibu-ibu yang di depan ni yang lama dah berkahwin. Anak anda, saya ni sekadar cerita apa yang saya belajar saja. Nak kena abang awal-awal ni, Masya Allah, sebab ibu-ibu lebih mengetahui. Dan kami, anak-anak muda, sedang belajar, Masya Allah. Jadi, ibu silakan. Masya Allah, bila dia bukan kata sedikit, banyak Masya Allah, banyak yang ilmu yang kita dapat belajar. Ilmu ni bukan hanya pada orang yang dah berkahwin je. Ni untuk ilmu untuk bujang-bujang, sebab saya tengok ramai juga anak-anak muda yang datang pada petang ini. Masya Allah, kita ambilkan ini sebagai satu pengajaran, dan Insya Allah jika jodoh sampai tu, amalkanlah, Insya Allah. Jadi di sekarang ni pun kita dah semakin, orang kata, masa mencemburui kita. Kita dah sampai ke penghujungnya lah. Jadi kita nak tutup kita punya program pada petang ini dengan selawat juga, boleh? Kita orang kata iklan lah. Saya ni pak iklan, Ustazah yang utamanya. Jadi Ustazah dah huraikan apa semua. Kami sambil belajar, kita juga sama-sama berselawat, boleh? InsyaAllah. Okey, kita selawat Allahumma, itu Fatijah dapat tadi. Salatullah, salamullah. Tahu tak? Okey, yang tu memang basic lah, selalu semua boleh tahu kan. Okey, kita ramai-ramai. Kalau boleh yang belakang-belakang tu kuat-kuat aja suara tu, InsyaAllah. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi
Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ramai salat salamullah ala taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Okey, jadi alhamdulillah kita dapat berselawat, kita dapat dengar tausiah ataupun ilmu daripada ustazah kita Da'i Hamidah, Masya Allah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada ustazah kita pada hari ini. Dan alhamdulillah kami sangat-sangat bersyukur dapat berjumpa dengan orang-orang Kedah hari ini. Dan saya malam ni dah balik dah, nak lepas dah habis ni terus pergi KLIA, terus pergi Al-Aqsa terus baliklah pergi KLIA. Jadi doakan saya selamat sampai ke KL. Dan ustazah juga saya doakan semoga ustazah terus sihat, terus berdakwah untuk ummah dan menjadi orang yang sentiasa beri manfaat pada orang lain, insya-Allah. Jadinya di samping di sebelum kita mengakhiri ni, nak kongsikan jugalah pada petang ini yang mana saya dan ustazah ada bawa buku yang mana limited ustazah, limited untuk orang-orang Kedah hari ini. Dan saya memang bawa sendiri, naik fly bawa dari terbang untuk orang-orang Kedah sendiri, iaitu buku saya yang bertajuk Healing with Quran. Siapa tahu healing? Ini saya kongsi tadi kan, healing, sekejap lagi healing, lepas tu pergi pantai healing. Sebenarnya, tiba-tiba boleh cakap Kedah. Sebenarnya kita ni, macam mana kita nak healing yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang lepas kita healing pantai tapi serabut balik kan, kita rasa tak tenang. Healing yang sebenarnya kita, ada di depan mata kita, iaitu Al-Quranul Karim. Macam ustazah kongsi tadi, semua ilmu, semua perkara yang kita tidak tahu, semua yang ada dalam Al-Quran. Jadinya siapa yang nak dapatkan buku Healing with Quran boleh dapatkan di tepi sana, yang mana buku tu bukan hanya ada kata-kata Al-Quran, tetapi ada juga amalan-amalan yang saya kongsikan di dalam buku itu, dan pengalaman-pengalaman macam mana saya membesar dengan Al-Quran bersama dengan keluarga saya. Ada juga gambar saya masa kecil. Jadi boleh dapatkan dan memang limited. Jadi ustazah pun boleh kongsikan juga tentang buku ustazah. InsyaAllah saya bawa buku Amalan Nama Habil. Yang mana buku ni di sini dekat kemah depan ni. Buku ni adalah buku yang paling saya sayang. Masya Allah. Saya menulis setelah saya mengetahui betapa sakitnya bersalin. Allah. Masya.
tak ada siapa yang bagi tahu saya betapa sakit yang bersalin. Setelah saya merasai, maka saya berazam untuk mengeluarkan buku. Yang mana buku ni disemak oleh Al-Fadil, guru saya sendiri, iaitu Ustaz Zamri bin Hashim. Nak terbitkan, disemak, disahkan, baru kami boleh keluarkan. Sebab buku ini buku yang berpandukan rujukan kitab dan rujukan Al-Quran dan hadis, dan setiap ayat kami rujuk dan semak. Maksudnya buku ini buku yang membantu wanita mengandung nak baca apa hari-hari, dan apa amalan yang berpandukan yang boleh kita baca untuk membantu kurangkan rasa sakit bersalin. Dia agak macam lain macam, tapi inilah amalan-amalan yang Islam suruh kita buat dan ia membantu. Kita nak baca apa setiap hari, dan juga sakit bersalin, apa yang kita nak kena buat waktu dah bersalin. Kita nak baca apa? Ulama kata bila bersalin baby kena baca satu ayat, satu doa dan ayat Al-Quran, dan ada beberapa yang ulama pesan, dan ia membantu insya-Allah anak tadi tak kuat meragam dan dijauhkan daripada zina, na'udzubillah. Dan saya rasa sangat menarik semuanya saya susun dalam buku supaya mudahkan untuk kita orang Islam baca. Sebab bila kita tak ada buku, kadang kita nak buat tapi lupa. Jadi buku ni saya akan bawa waktu masuk labor room ataupun waktu kita mengandung, kita boleh bawa dalam beg ke mana-mana kita nak pergi. Jadi buku tu asal dia RM8, tapi sebab saya sayang semua yang memang semangat main majlis ilmu, saya jual hari ni hanya harga RM25 dekat kemah depan ni. Dan juga saya bawa tudung labuh lah, sebab saya daripada pelajar agama. Jadi saya keluarkan tudung yang saya pakai zaman sekolah dulu, tudung labuh. Koleksi yang kedua saya bawa juga, iaitu tudung satin yang saya pakai. Jadi siapa yang nak dapatkan boleh pergi kemah depan ni untuk beli tudung, beli buku yang akan bawa. Jadi sebagai penutup juga, dalam kita dah habis, rasa tak baik kalau kita tak bagi satu-satu amalan. Kerana kalau kita tahu tapi kita tidak ada amalan, sebenarnya kita tak mampu pun nak jadi baik. Jadi doa daripada hadis yang sahih ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, kata Nabi, kita kalau amalkan doa ini, maka doa ini akan bantu kita jadi kuat dan insya-Allah jadi orang yang baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Allah yang mana Nabi sebut, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dalam doa ini kita minta, ya Allah, bagilah aku petunjuk, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertakwa, ya Allah. Wal afaf, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersikap afaf, ya Allah, yang menjaga diri, yang jauhkan aku daripada maksiat, ya Allah. Ya Allah, wal ghina, jadikanlah aku orang yang ada kaya jiwa, ya, yang mana tenangnya hati dan dimurahkan rezeki. Jadi doa pendek tapi sangat luar biasa, masya-Allah. Jadi itu yang kita dapat hari ini. Dan kita doa apa yang kita belajar hari ini, mudah-mudahan Allah kesian pada kita dan Allah rezekikan kita, pilih kita jadi wanita yang baik, insya-Allah. InsyaAllah, masya-Allah. Jadi semoga kita dapat jadi wanita salihah. Dan jika ada siapa yang ada di sini masuk ke dalam syurga tak jumpa kami, tolong tariklah kan, sama-sama kita ingat mengingati dan masuk dalam syurga Firdaus, insya-Allah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah. Jadi nak dapatkan boleh ke tepi sana.